Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan baca Al-Quran hari ini, adalah kita sama-sama membacakan selawat nariyah serta bacaan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Salim bin Sulaiman Majlis Muslim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-uqadu wa tanfariju Salaman
الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار دافع النور الهادي المبديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Datuk Haji Adib Azhari Daud kepada Majlis Madrasah Baru, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadil Ustaz Ismail Ali, seterusnya warga Madrasah Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama hadir di dalam program mempunyai Al-Quran susun tazkirah yang akan sama-sama kita hayati sebentar lagi. Semoga kehadiran kita pada pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah akan himpunkan kita bersama dengan golongan orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan baca Al-Quran Al-Karim pada pagi ini, baiklah kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah khususnya kepada Abang Tuan Haji Salih bin Sulaiman, yang Allah yarham Masruh bin Sulaiman yang telah kembali ke rahmatullah pada hari semalam. Semoga rohnya akan dihimpunkan bersama dengan golongan orang-orang yang salih dan salihah. Ala nabil qabul wa ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa yahmil qubur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khusus Sayyidat Ar-Ruh al-Marhum Masruh bin Sulaiman wa usulihim wa furihim wa ma yantasibu ilaihim ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, pagi ini kita akan membaca surah Al-Mursalat. Mulai ayat yang pertama
yang akan dibaca oleh Al-Ustaz Ahmad Ali, mana terjemahannya pula akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Salim bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam suara kuat sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi makhluk-makhluk yang dihantarkan berturut-turut menjalankan tugasnya. Fal asifati asfa. Fal'asifati asfa. Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya. Wan nashirati nashra. Wan-nashirati nashra. Dan demi makhluk-makhluk yang menyebarkan pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang bersungguh-sungguh. Fal fariqati farqa. Fal-fariqati farqa. Serta yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya. Fal mulkiyati zikra. Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan kepada mereka manusia. Uzran au nuzra. Udhran au nudhra. Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang bertakwa serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar dahaka. Innama tu'aduna lawaqi'. Inna tu'aduna lawaqi'. Sumpah demi sumpah, sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu akan tetap berlaku. Fa izan nujumu tumisat. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. Oleh itu, apabila bintang-bintang binasa dan hilang lenyap, Wa izas sama'u furijat. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. Dan apabila langit terbelah, Wa izal jibalu nusifat. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. Dan apabila gunung ganang hancur lebur berterbangan, Wa izar rusulu uqitat. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. Dan apabila rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya,
maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing. لأي يوم أجلت Jika ditanya ke hari yang manakah perkara-perkara yang besar itu akan ditangguhkan, ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. Jawabnya ke hari pemutusan hukum. Dan apa jalannya agar engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين Bukankah kami telah binasakan orang-orang dahulu yang ingkar derhaka seperti kaum Nabi Nuh, Ad dan Thamud? Kemudian kami akan iringi mereka dengan kebinasaan orang-orang yang ingkar derhaka dari kaum-kaum yang datang kemuliaan. كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين. Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan apa yang kami janjikan. ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang ini benih yang sedikit dipandang oleh orang? فجعلناه في قرار مكين وجعلناه في قرار مكين. Lalu kami jadikan air benih itu pada tempat penetapan yang kukuh. إلى قدر معلوم Ila qadarin ma'lum. Hingga ke suatu masa yang termaklum. فقدرنا فنعم القادرون
menentukan keadaannya, maka kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami. Alam naj'alil arda kifata Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan menghimpun penduduk-penduduknya? Ahya'an wa amwata yang hidup dan yang mati. wa ja'alna fiha rawasiya dan kami telah jadikan di bumi akan gunung ganang yang menentapkannya, yang tinggi menjulang, dan kami telah memberi minum kepada kamu akan air yang tawar, lagi memuaskan dahaganya. Wailun yawma'izin lilmukaththibin. Wailun yawma'izin lilmukaththibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan nikmat-nikmat pemberian kami. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab, pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab. Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang 3. La zalilin wa la yughni minal lahab. La zalilin wa la yughni minal lahab, yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Innaha tarmi bi syararin kal qasr.
merupakan bunga api yang besarnya seperti sebuah bangunan besar. Ka'annahu jimalatun safr. Ka'annahu jimalatun sufr. Wailun yawma izin lil mukaththibin. Banyaknya dan warnanya bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan keadaan yang demikian. Hadza yawmu la yantiqun. Hadza yawmu la yantiqun. Inilah hari mereka yang tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Dan tidak pula diizinkan mereka akan bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf. Wailun yawma izin lil mukaththibin. Wailun yawma'idhin lil mukaththibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin. Hadza yawmul fasli jama'nakum wal Inilah hari pemutusan hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu dari kamu. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in kalau kamu ada sebarang tipu helah untuk melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azab ini. Wailun yawma izin lil mukaththibin. Wailun yawma izin lil mukaththibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh yang dipenuhi pelbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata air yang mengalir. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha
menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Pada ketika itu akan dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Inna kazalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Wailun yawma izin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat syurga. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu, wahai orang-orang yang ingkar derhaka, sementara waktu hidup. Kemudian kamu akan menghadapi bahaya, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Wailun yawma izin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan amaran Allah. Wa iza qila lahumurka'u la yarka'un. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar itu, ta'alah dan kerjakanlah sembahyang, mereka enggan mengerjakannya. Wailun yawma izin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan perintah-perintah Allah dan larangannya. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. فبأي حديث بعده يؤمنون. Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut, maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini surah Al-Mursalat. Apa makna mursalat? Binatang-binatang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau menceritakan kepada kita, jika sekiranya manusia tidak mahu menolong agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan makhluknya yang lain akan menolong agamanya. Cuba kita tengok beberapa peristiwa di dalam sejarah. 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kerajaan Rom melalui wakilnya di negara Yaman yang bernama Abraha telah memimpin pasukan tentera yang besar yang terdiri daripada tentera bergajah dan gajah-gajahnya yang bernama Memon. Gajah-gajah besar yang mampu merobohkan, kalau zaman sekarang ini bolehlah kita katakan seperti kereta kebal, dengan jumlah 60,000 angkatan tentera, adalah suatu jumlah yang amat besar. Kenapa Ustaz kata besar? Sebab dalam peperangan Badar, tentera Islam baru 313 orang, tentera Quraisy berjumlah 1,000 orang. Pada tahun ketiga Hijrah, dalam perang Uhud, tentera Islam baru 700 orang, tentera Quraisy berjumlah 3,000 orang. Pada tahun kelima Hijrah, tentera Islam berjumlah 3,500 orang, termasuk kanak-kanak dan wanita. Tentera Quraisy dalam peperangan Ahzab bergabung dengan Bani Ghatafan baru berjumlah 10,000 orang. Pada tahun ke-8 Hijrah, tentera Islam baru 10,000 orang melakukan pembukaan kota Mekah. Di dalam peperangan Hunain selepas daripada itu, tentera Islam berjumlah 12,000 orang. Sedangkan sebelum perutusan Nabi Muhammad, Abraha datang dengan 60,000 angkatan tentera yang lengkap dengan tentera-tentera bergajah dan pasukan tentera yang lengkap bersenjata. Logiknya, siapakah yang mampu menghalang pergerakan tentera ini sehingga Abdul Muttalib yang menjadi ketua kabilah ataupun pemerintah negara Mekah pada ketika itu mengarahkan penduduk-penduduk Mekah supaya bersembunyi di bukit-bukit. Apabila tentera Abraha sampai di Muzdalifah, di suatu tempat bernama Wadi Muhassir. Ingat tu, tempat berlakunya tentera bergajah, nama dia Wadi Muhassir. Apabila muka gajah-gajah ini dihalakan ke arah Kaabah, tiba-tiba gajah-gajah ini barakat, melutut, tidak mahu bangun, dipukul dengan cemti, dipukul dengan rantai besi, pun tak nak bangun. Apabila dihala mukanya ke arah Yaman, cepat-cepat gajah ini bangkit berlari nak balik ke Yaman. Dalam keadaan kelam kabut itu, wa arsala alaihim tayran ababil. Kami utuskan kepada tentera Abraha tayran ababil, burung ababil. Burung ababil, burung apa?
burun khotatif, burun layang-layang. Di dalam kitab tafsir, ulama menceritakan bagaimana Allah memberi pengajaran kepada manusia melalui burung layang-layang. Dia terbang, burung yang kecil, mempunyai sayap begitu, kemudian menjunang, menggugurkan bom-bom, batu yang dibakar oleh api neraka, satu di paruh dia, kemudian satu di kaki kanan, satu di kaki kiri. Dia menjunang, kemudian menggugurkan bom-bom kepada tentera Abraha. Tarmihim bihijaratin, lalu dilontar tanah-tanah yang dibakar oleh api neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, jadilah mereka seperti dedaun yang dimakan ulat. Allah memberi gambaran bagaimana suatu pasukan tentera yang besar boleh dikalahkan dengan suatu senjata yang boleh menggugurkan bom-bom kepada tentera Abraha yang besar, yang akhirnya mereka itu musnah, menjadi seperti dedaun dimakan ulat. Apa pengajarannya? Pengajarannya ialah ketika penduduk Mekah tidak mampu lagi mempertahankan rumahnya, tidak mampu lagi mempertahankan Kaabah, maka Allah mengutuskan burun ababil, makhluknya yang lain yang terdiri daripada burung-burung yang kecil, untuk memusnahkan tentera Abraha. Mengikut riwayat, Abraha lari balik ke Yaman, tetapi daging dia jatuh seketul sampai di Yaman orang dah tak kenal Abraha, dan dia mati dengan sebab itu. Itu satu contoh. Contoh yang kedua yang melibatkan apabila manusia tidak mampu menolong agamanya, Allah akan utuskan makhluk lain menolong agamanya. Ingat tak ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah? Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Masih ingat? Apabila sampai di Gua Sur, Abu Bakar masuk dahulu, buat spot check clear, baru jemput Rasulullah masuk. Oleh kerana Rasulullah pada ketika itu berumur 50 tahun. Naik Jabal Sur pula 2 kali ganda Jabal Nur. Jabal Nur 2,500 kaki, tapi Jabal Sur 4,500 kaki. Ustaz nak tanya kat sini, siapa di antara yang hadir depan Ustaz ini yang pernah naik Jabal Nur? Kat tangan. Belum pernah lagi. Ustaz dah naik Jabal Nur sebanyak 29 kali, tetapi belum pernah lagi naik Jabal Sur. Tengok daripada bawah ke atas tu dah slender, belum naik lagi. Tapi Jabal Nur 2,500, setiap kali jemaah nak naik, Ustaz akan bawa. Naik saja, bawa. Apa yang Ustaz nak beritahu ialah apabila dah masuk dalam gua, Rasulullah dalam keadaan tak larat, dalam keadaan penat, lalu Abu Bakar melunjurkan pahanya, lalu Rasulullah pun tidur atas paha Abu Bakar. Sepintas lalu macam tak ada apa-apa. Tapi kalau Ustaz tanya, apa hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar? Lalu dijawab, iaitulah bapa mertua. Sebab Rasulullah berkahwin dengan Aisyah
ketika Aisyah berumur 6 tahun di Mekah dan bersekedudukan di Madinah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Jadi pada ketika itu Abu Bakar adalah bapa mertuanya. Abi menantu dengan bapa mertua. Rasulullah menantu, Abu Bakar bapa mertua. Dalam keadaan begitu, Rasulullah boleh tidur atas paha bapa mertuanya. Hebat tak? Hebatlah. Sebab ustaz boleh tanya, siapa kat sini yang pernah tidur atas paha bapa mertua? Tidur pak. Pernah? Tak pernah. Yang kena lepang bapa mertua, itu banyak. Ramai. Sebab bawa lari anak dia. Ketika Rasulullah sedang tidur, tiba-tiba ular keluar di hujung tapak kaki Abu Bakar. Nak keluar. Abu Bakar cepat-cepat tutup dengan tapak kaki. Ular pun patuh. Tapi Abu Bakar tahan. Akhirnya air mata jatuh mengenai pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, ada apa ya Abu Bakar? Lalu dia pun bagi tahu ular patuh. Rasulullah pun ambil kaki Abu Bakar, jampi dengan surah Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh seperti sedia kala. Tak berapa lama, datanglah pasukan tentera Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, datang untuk memburu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Abu Bakar kata, sudah ya Rasulullah, kalau dia tunduk ke bawah dia akan nampak kita ya Rasulullah. Rasulullah kata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita, bukan kita berdua, tetapi yang ketiganya ialah Allah. Ketika manusia tidak boleh lagi menolong nabinya, tak ada manusia yang boleh datang menolong Nabi dan Abu Bakar pada ketika itu. Lalu Allah mengutuskan bala tenteranya daripada binatang. Allah utuskan Al-Ankabut, laba-laba, mengarut sarangnya setebal yang mungkin di pintu gua. Kemudian Allah utuskan burung merpati bertelur di hadapan pintu gua. Apabila Umayyah bin Khalaf datang daripada jauh, dia tengok sarang laba-laba. Dia kata, demi Allah, sarang laba-laba itu ada sebelum daripada Nabi Muhammad lahir lagi, tebalnya. Demi Allah, tidak ada orang di dalam. Kalau ada orang di dalam, nescaya akan koyok sarang laba-laba itu. Dan satu lagi, cuba tengok burung merpati bertelur di depan pintu gua, relax saja. Kalau ada orang, nescaya dia tak akan duduk di situ. Tengok, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan makhluknya yang lain daripada manusia untuk menolong agamanya, untuk menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, ketika Abu Bakar dengan Rasulullah bergerak daripada rumahnya pergi ke Jabal Sur bersama dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah bawa kambing-kambingnya tutup kesan tapak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu dia ternak kambing di kaki Jabal Sur. Apabila Asma yang mengandung 8 bulan hantar makanan kepada Rasulullah, dan juga Abdullah terjun ke dalam masyarakat, mendapat maklumat daripada masyarakat, hantar kepada Rasulullah. Apabila Asma dengan Abdullah balik, sekali lagi kambing-kambing ini menutup kesan tapak kaki Asma dan Abdullah. Begitu juga mengkarun
berusaha menutup kesan tapak kaki Rasulullah. Inilah dia makhluk-makhluk yang telah pun berusaha, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya. Cuma ada suatu cerita yang tak betul yang Ustaz kena ceritakan pada pagi ini, iaitulah berkaitan dengan cicak. Ada pula yang kata, kenapa kita kena bunuh cicak ni? Oh, dia kata binatang lain tolong Nabi, tapi cicak ni tolong orang kafir Quraisy. Apabila Umayyah bin Khalaf datang saja, cicak pun berbunyi cek 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 cek, Muhammad, Muhammad kat dalam, Muhammad kat dalam, Muhammad kat dalam. Ustaz dah baca 11 buku sirah, termasuklah si buku sirah yang mendapat anugerah nombor 1, pertandingan 1000 buah buku sirah yang dianjurkan oleh Rabitah Al-Alamil Islami. 1000 buku sirah dipertandingkan, dia dapat nombor 1, iaitulah buku Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Sofiyur Rahman Mubarakpuri. Ustaz baca buku itu dah khatam beberapa kali. Ustaz tidak pernah menemui kisah cicak ini. Ustaz dah baca buku Sirah Ibnu Hisham 8 jilid, pun tidak ada kisah cicak ini. Ustaz dah baca buku Tarikh Islami 21 jilid yang dikarang oleh Dr. Mahmud Syakir, pun tidak ada kisah cicak ini. Dah baca buku Fiqh Sirah yang dikarang oleh Dr. Sahib Ramadan Al-Buti 4 jilid, pun tidak ada cerita cicak ini. Dah baca buku Nurul Yakin, merupakan suatu buku yang ringkas, simple, pun tidak ada menceritakan tentang kisah cicak ini. Rupa-rupanya cicak tidak bersalah dalam soal ini. Tidak pernah berlaku cicak telah pun menolong orang kafir Quraisy supaya memberitahu kedudukan Nabi. Tak pernah. Jadi jangan fitnah cicak apa yang cicak tak buat. Kita bunuh cicak simple sahaja. Rasulullah bersabda, sesiapa yang membunuh cicak sekali ketuk terus mati, baginya 100 pahala. Siapa yang bunuh cicak 2 kali ketuk baru mati, lagi kurang pahalanya. 3 kali ketuk baru mati, lagi kurang pahalanya. Kita membunuh cicak disebabkan dia mengotorkan rumah ibadat kita. Dia mengotorkan rumah kita. Tidak ada kena-mengena dengan peristiwa hijrah. Dan satu lagi, hadis cicak ini kita jangan pandang remeh ataupun ringan. Hadis cicak inilah yang mengiktiraf sesiapa yang performan dia bagus di dalam kerja layak untuk dapat bonus lebih. Tengok Rasulullah kata siapa yang bunuh cicak sekali ketuk terus mati, maknanya apa? Pembunuhan secara kualiti, dibuat secara tepat, kena terus ke atas kepala, terus mati, maka orang ni bagus, maka dapat pahala penuh. Tapi kali sekali ketuk kena ekor, tercabut ekor. Kali kedua ketuk kena kaki, patah kaki. Kali ketiga kaki sebelah kanan pula patah kaki. 4 kali tak mati lagi cicak. Maka orang ini tidak kualiti di dalam kerjanya. Jadi kita pun kiaslah dalam kerja yang kita buat. Seorang eksekutif yang diperintahkan, yang diarahkan buat paperwork, maka dia buat lebih-lebih kurang saja. Paperwork tersebut dibentangkan di dalam board meeting. Lalu ditanya cash flow-nya mana, unjuran kemungkinan halangan kerugian dan sebagainya kat mana. Tak ada, tak lengkap. Board reject paper tersebut, minta bentang sekali lagi. Datang sekali lagi, cash flow pula tak ada, pun reject sekali lagi. 3 kali board, 3 kali bentang, tak selesai lagi. Mana eksekutif ini adalah eksekutif yang tidak bagus, yang buat
kerja sambil lewat yang tidak lengkap, yang tidak membuat kajian yang terperinci sebelum dibuat keputusan. Jadi eksekutif ini tidak layak untuk 5 bulan bonus. Mungkin sebulan dia bonus. Tapi seorang eksekutif yang lain yang prepare betul-betul paperwork yang lengkap sehingga bot ahli jawatan kuasa lembaga pengarah tanya, semua boleh jawab, semua boleh jawab, semua boleh jawab, sehingga berpuas hati akhirnya projek itu diterima. Bagus tak? Bagus. Diberi anugerah pekerja cemerlang, ditambah lagi bonus 7 bulan. Sedap tak dengar bonus 7 bulan? Sedap. Jadi hadis cicak itu memberi gambaran kepada kita tentang betapa pentingnya kita melakukan kerja secara berkualiti, secara lengkap supaya kita mendapat pahala yang lebih. Jadi baru ayat yang pertama menceritakan bagaimana Allah mengutuskan tenteranya daripada binatang bagi menolong agamanya. Itu sudah cukup untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hazal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu amman tasha'. Allahumma fasrifhu anna wa an ahlina wa an buyutina wa azwajina wa zararina wa biladina wa biladil muslimin. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar fa anta khairun hafiza فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المرض، ya Allah, sesungguhnya wabak penyakit ini jundum min junudik, daripada tentera dan bala tenteramu, ya Allah. Tusibu bihi man tasha, dia akan mengenai dan menimpa sesiapa yang kau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha, dia menghindar daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifhu anna, ya Allah, jauhkanlah wabak penyakit ini daripada kami. Wa an ahlina, daripada kaum keluarga kami. Wa an buyutina, daripada rumah-rumah kami. Wa azwajina, daripada istri kami. Wa zararina, dan anak-anak cucu kami. Wa biladina wa biladil muslimin, diselamatkan wabak ini daripada negara kami dan negara-negara umat Islam. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar, ya Allah, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut dan apa yang kami bimbang. Fa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Fa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengasih daripada segala yang pengasih. Allahumma inna na'udzubika minal barasi, ya Allah, kami memohon perlindungan daripada penyakit kusta, wal juzami, daripada penyakit sofa, wal jununi, daripada penyakit gila, wa min sayyi'il asqam, daripada segala penyakit yang berbahaya. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kedatangan kami pada pagi ini di dalam program membudayakan Al-Quran ini, moga-moga termasuk dalam perhimpunan dan perjumpaan yang diberi keberkatan dan kerahmatan oleh-Mu. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini sebagai perpisahan yang terselamat, perpisahan yang terjaga, perpisahan yang terkawal daripada kami melakukan maksiat kepada-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.